أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, insyaAllah sebelum tu kita buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillah. Pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita semua berkumpul secara maya bagi membincangkan isu berkaitan hukum dan fatwa berkaitan baju sejuk yang diperbuat daripada bulu biri-biri. Kita sedia maklum, isu seperti ini sentiasa akan dibangkitkan memandangkan ia sesuatu yang digunakan secara meluas oleh Muslim maupun non-Muslim. Jadi, kadang-kala bahan yang digunakan itu menjadi keraguan sama ada ia halal atau tidak. Lebih-lebih lagi zaman sekarang, bermacam-macam bahan yang bercampur digunakan. Jadi, kita mendapat surat permohonan fatwa daripada pemohon yang ingin mengetahui fatwa berkaitan hukum penggunaan produk baju sejuk yang diperbuat daripada bulu biri-biri asli, yang mana dikatakan biri-biri ini telah diperlakukan dengan kasar seperti dicukur bulu sehingga mati. Sebelum tu, saya menjemput setiausaha untuk menerangkan dengan lebih terperinci berkaitan surat permohonan yang diterima oleh Jabatan Mufti. Okey. Baiklah, insya-Allah. Terima kasih Datuk Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebagaimana yang dimaklumkan dalam memo yang telah diedarkan kepada semua ahli muzakarah pada minggu lepas, muzakarah kita pada hari ini diadakan bagi tujuan menyelesaikan masalah yang diajukan oleh pemohon iaitu Puan Ainur Ashikin binti Rosman. Surat permohonan ini telah diterima sekitar 2 minggu lepas iaitu berkaitan dengan penggunaan baju sejuk bulu biri-biri yang mana proses pengambilan bulu tersebut mempunyai unsur animal cruelty. Baiklah, pemohon merupakan seorang usahawan yang ingin mengeluarkan produk baju sejuk. Namun setelah membuat beberapa penyelidikan daripada beberapa buah syarikat, beliau telah mendapati bahawa baju sejuk yang dikeluarkan oleh pembekal tersebut adalah diambil daripada bulu biri-biri asli. Jadi beliau merasa ragu-ragu sama ada bulu biri-biri tersebut yang diambil itu berstatus halal di sisi Islam ataupun sebaliknya. Maka dengan itu pemohon membuat permohonan untuk memohon fatwa berkaitan dengan hukum tersebut. Untuk memahami persoalan yang diajukan oleh pemohon secara jelas, dengan rendah hati saya meminta izin kepada Datuk Mufti dan semua ahli muzakarah untuk saya menjemput pemohon untuk bersama-sama kita pada hari ini bagi menjelaskan isu ini dengan lebih terperinci lagi. Hello, Assalamualaikum Puan Ain. Dah boleh masuk ke mini muzakarah kita pada hari ini. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum itu, eloklah kita berkenalan dahulu dengan ahli jawatan kuasa yang bersama-sama kita dalam majlis muzakarah hari ini untuk mendengar isu yang dipohon. Saya, Datuk Ahmad Salihin bin Zahiri, selaku pengerusi muzakarah fatwa hari ini. Ustazah Nurmadiatul Najwa binti Jamaluddin sebagai setiausaha muzakarah fatwa. Pegawai Istinbat 1, Ustaz Muhammad Farhan Hafizi bin Abdul Razi. Pegawai Buhus 1, Ustazah Nur Auni Izyan Safi binti Muhammad Nazri. Pegawai Makmal,
Klinik Kesihatan Marang, Terengganu, Puan Nurul Syazwani binti Muhammad Syamsul. Pensyarah di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Lusin, Prof. Madya, Dr. Siti Amirah binti Zulkifli. Dan seorang lagi pegawai buhus iaitu Ustazah Ainur Ashikin binti Rosman. Yang mana saya dapat maklumat dari setiausaha bahawa beliau masuk ke dalam mini muzakarah ini agak lewat sedikit disebabkan hal yang tidak dapat dielakkan. Sebentar tadi, setiausaha telah menerangkan isi surat permohonan fatwa dari pihak Puan. Boleh Puan jelaskan isu dan konflik dari pihak Puan yang berkaitan baju sejuk tersebut? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dato' Mufti kerana sudi menjemput saya bersama-sama dalam muzakarah secara dalam talian. Saya merupakan seorang usahawan fashion yang baru mula berjinak-jinak dalam dunia fashion, khususnya dalam penghasilan baju sejuk. Okey, seperti yang kita ketahui bahawa iklim seperti yang kita ketahui bahawa iklim di negara Amerika Syarikat ini berubah mengikut musim-musimnya. Jadi bila tiba musim sejuk, kesemua masyarakat akan membeli dan memakai baju sejuk untuk mengelakkan diri daripada kesejukan yang melampau. Jadi baru-baru ni saya telah menghubungi pembekal yang berpotensi untuk mendapatkan bekalan bagi produk baju sejuk yang saya akan keluarkan. Setelah menelidik pelbagai syarikat, saya mengambil keputusan untuk menghubungi syarikat yang mengeluarkan jenama Supreme disebabkan kualiti baju sejuk keluaran syarikat tersebut tebal dan selesa untuk dipakai. Setelah sesi pertanyaan, saya mendapati bahawa baju sejuk jenama Supreme ini dihasilkan daripada bulu biri-biri sebenar yang diternak dan kemudian diambil bulunya sekurang-kurangnya sekali setahun. Hasil pencarian mendapati bahawa terdapat rakaman video di mana biri-biri ini diperlakukan secara kejam semasa proses pengambilan bulu sehingga ada di antara biri-biri tersebut yang mati. Justru pihak tersebut berulang kali mengatakan bahawa pengambilan bulu biri ini bebas kekejaman haiwan. Kemudian saya bertanya, bagaimana pula dikatakan bebas kekejaman haiwan sedangkan rakaman video tersebut telah menunjukkan berkaitan dengan kekejaman haiwan. Mereka tidak menafikannya, bahkan mereka berkata mereka tidak membunuh biri-biri tersebut dan biri-biri itu mati kerana sudah tua dan sememangnya uzur. Jadi saya sebagai seorang usahawan serta pengguna nak tahu lebih mendalam tentang penggunaan bulu haiwan yang halal dimakan dalam pembuatan baju sejuk, sama ada ia dikira sebagai suci ataupun tidak suci untuk digunakan oleh Muslim, dan apakah pandangan jawatan kuasa fatwa berkenaan isu ini. Begitu. Baik, kita minta mana-mana jawatan kuasa yang ingin mengutarakan pandangan berkaitan isu ini. Ya, Assalamualaikum Puan Ain. Terlebih dahulu saya di sini ingin menjelaskan berkaitan animal cruelty ataupun kekejaman haiwan yang Puan sebutkan sebentar tadi. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, kekejaman bermaksud perihal berkaitan perbuatan atau sifat keganasan, kebencian, kebengisan dan kezaliman. Manakala haiwan pula ditakrifkan sebagai makhluk bernyawa tetapi tidak mempunyai akal fikiran seperti lembu, arnab dan sebagainya. Kekejaman haiwan ini mencakupi pelbagai tingkah laku yang tidak berperkemanusiaan, termasuklah meninggalkan haiwan tanpa perhatian sepanjang percutian panjang, merantai haiwan sepanjang hayat tanpa sebarang peluang bagi haiwan itu untuk membebaskan diri, menyimbah haiwan dengan air panas, mengabaikannya apabila haiwan itu menjadi buta dan berpenyakit atau luka akibat dipukul. Maka daripada itu, boleh saya tahu Puan memang pergi ke kilang syarikat tersebut ke, atau ada apa-apa kejadian yang Puan lihat di sana? Tidak. Saya hanya berhubung dengan pembekal melalui dalam talian memandangkan syarikat tersebut berada di Amerika Syarikat dan saya tidak berkesempatan untuk ke sana atas sebab wabak COVID-19 yang melanda sekarang. Akan tetapi berkenaan rakaman video yang saya katakan sebentar tadi, saya ada serahkan kepada Puan Mardi Dato' sebagai bukti. Begitu. Baik. Dengan itu, boleh Ustazah Mardiatul paparkan video tersebut terlebih dahulu? InsyaAllah boleh. Baik, Datuk. Sweater or other woolen item, know how that wool is obtained. In this eyewitness footage,
A shearer kills a gentle sheep by twisting and bending her neck so severely that he breaks it. Baiklah, Alhamdulillah. Setelah melihat rakaman tersebut, saya kira sudah cukup jelas untuk menggambarkan isu Puan Ain ini. Dengan itu, terima kasih diucapkan kepada Puan Ain kerana sudi meluangkan masa bersama kami selaku pemohon kepada isu perbincangan muzakarah kita hari ini. Baik Datuk, terima kasih sekali lagi kerana sudi menjemput dan membincangkan isu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf mencelah Datuk Mufti, saya ingin meminta kebenaran Datuk untuk menjemput Ustazah Ainur Ashikin binti Rosman untuk masuk ke dalam mini muzakarah pada hari ini. Ahlan wa sahlan Ustazah Ainur Ashikin binti Rosman selaku pegawai bunut yang kedua selain Ustazah Auni. Terima kasih Puan Maridatul. Maaf di atas kelewatan saya. Tidak mengapa Puan Ain. Baiklah. Kita teruskan muzakarah kita dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan haiwan ternakan telah diciptakannya untuk kamu padanya. Ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Surah An-Nahl. Ayat ini boleh dikaitkan dengan isu kita pada hari ini, di mana dalam ayat ini menjelaskan, menunjukkan haiwan merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat istimewa dan mempunyai hubung kait yang sangat rapat kepada manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan haiwan-haiwan ini agar manusia boleh mengambil manfaat daripadanya seperti bulu biri-biri, bulu unta dan bulu kambing. Mereka dapat menggunakannya sebagai pakaian atau permaidani. Manusia juga boleh minum susu daripada haiwan ternakan tersebut dan makan daging haiwan itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menjadikan keindahan dan perhiasan yang terdapat pada haiwan-haiwan itu kepada manusia. Jadi, berkaitan penggunaan bulu biri-biri tadi, ada mana-mana ahli jawatan kuasa yang ingin mengajukan pandangan? Persilakan. InsyaAllah, saya mulakan dahulu dengan pandangan terhadap isu ini iaitu berkaitan hukum penggunaan bulu haiwan yang halal dimakan secara umum. Bulu atau rambut bagi haiwan yang halal dimakan seperti unta, lembu, kambing dan termasuklah biri-biri adalah dikecualikan daripada bangkai, iaitu dia dianggap suci dan tidak najis. Namun begitu, berbeza hanya sekiranya bulu biri-biri tersebut diambil ketika setelah mati, iaitu mati dibunuh atau mati disembelih dengan cara yang tidak patut syarak. Berdasarkan pemerhatian saya terhadap rakaman video itu tadi, saya berpendapat bahawa bulu biri-biri yang diambil itu adalah tidak suci kerana biri-biri tersebut telah menjadi bangkai semasa proses mencukur bulu dilakukan. Ia sebagaimana dalam kisah yang diriwayatkan daripada Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, iaitu An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Baridah wa hum yarjuduna asnimat al-ibil wa yaqta'una al-yat al-ghanam faqala ma quta'a min al-bahimah wa hiya hayyatun fa hiya maitatun. Maksudnya, dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW datang ke Madinah dan ketika itu mereka, yakni penduduk Madinah, menggemari bonggol unta dan memotong bahagian belakang kambing. Kemudian baginda SAW bersabda, apa yang dipotong dan binatang
apa yang dipotong dari binatang dalam keadaan hidup, maka potongan tersebut adalah bangkai. Daripada hadis ini, apa yang saya dapat lihat bahawa Nabi SAW pergi ke Madinah yang mana penduduknya suka memotong bonggol unta dan juga bahagian belakang kambing, kemudian memakannya dan memanfaatkannya. Lalu Nabi SAW melarang perbuatan tersebut dan menyatakan kepada mereka bahawasanya bahagian yang dipotong daripada haiwan sama ada bonggol unta, bahagian belakang kambing dan sebagainya ketika haiwan tersebut masih hidup dihukumkan sebagai bangkai bagi haiwan tersebut. Imam Nawawi telah menyebutkan dalam kitab keterangannya Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, di mana katanya bahawa setiap daripada bahagian haiwan yang halal dimakan, hukum asalnya adalah najis sekiranya diambil atau terpisah daripada haiwan ketika masih hidup. Namun, ia dikecualikan pada rambut atau bulu yang mana ianya dianggap suci menurut sepakat ulama mazhab Syafi'i. Rambut atau bulu ini dijelaskan ia termasuk bulu kepak, bulu roma, bahkan bulu tebal haiwan yang halal dimakan. Maka disebabkan haiwan tersebut mati pada ketika bulu diambil, saya berpendapat bulu tersebut sudah menjadi najis. Baik, saya bersetuju dengan kata-kata Ustaz Farhan yang mana biri-biri tersebut telah menjadi bangkai pada ketika bulu itu dicukur. Oleh itu, ia termasuk dalam hal menyakiti haiwan yang juga dilarang keraslah dalam Islam. Kerana dalam Islam sendiri, haiwan juga mempunyai hak-hak yang perlu dihormati sehingga manusia ini tidak dibenarkan untuk menzalimi haiwan sesuka hati. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Surah Azim yang maksudnya sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, yang mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya supaya kamu mengambil peringatan dan mematuhinya. Dalam kitab kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Taisir Kalam Al-Mannan, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan ihsan, yakni berbuat kebajikan, adalah satu keutamaan yang digalakkan seperti memberikan manfaat kepada manusia dengan harta, badan, ilmu dan perkara bermanfaat yang lain-lain. Bahkan berbuat kebajikan kepada haiwan ni, haiwan ternakan dan lain-lain juga adalah termasuk dalam ihsan lah. Imam Nawawi juga menyatakan bahawa haram hukumnya untuk membebankan haiwan dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun tidak membebankan hamba-Nya dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh hamba tersebut. Wahbah Az-Zaili juga menyimpulkan dalam kitabnya bahawa agama Islam tidak membenarkan untuk membunuh binatang atau menyembelih binatang atas tujuan kepuasan diri sendiri kerana binatang tersebut termasuk harta selagi mana ia masih hidup. Pembunuhan dan penyembelihan yang dilakukan untuk kepuasan dirinya adalah termasuk dalam perkara yang mensia-siakan harta yang merupakan larangan dalam Islam. Binatang yang berbahaya seperti anjing gila itu boleh dibunuhlah, namun tetap harus dibunuh dengan cara yang baik. Jadi di sini saya dapat lihat bahawa perbuatan pembekal tersebut yang menyakitkan haiwan mempengaruhi hukum bulu yang diambil tersebut. Hukum asalnya yang suci diambil ketika masih hidup menjadi tidak suci kerana biri-biri mati sebelum bulu dicukur kerana tersiksa. Maaf, izinkan saya mencela. Sememangnya betul kata Ustaz Farhan berkaitan bulu haiwan akan menjadi najis sekiranya diambil setelah mati selain cara Islam. Tapi di sini ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa tentang manfaat bulu-bulu haiwan secara umumnya, iaitu dalam surah An-Nahl ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أسوارها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Sadaqallahul Azim wa Mu'azzir. Dan Allah menjadikan bagi kamu
Sadaqallahul Azim yang bermaksud, dan Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumah yang kamu dirikan itu tempat tinggal, dan ia menjadikan bagi kamu dari kulit binatang-binatang ternak kemah-kemah tempat berteduh yang kamu mendapatinya ringan dibawa ke mana-mana semasa kamu merantau dan semasa kamu berhenti. Dan ia juga menjadikan bagi kamu dari berjenis-jenis bulu binatang ternak itu berbagai-bagai perkakas rumah dan perhiasan untuk menggunakannya hingga ke suatu masa. Menurut tafsir Ibnu Katsir, daripada bulu-bulu haiwan ternakan yang disebut dalam ayat tersebut menjelaskan bahawa manusia boleh mengambil dan menggunakan untuk membuat pelbagai peralatan sebagai harta kekayaan mereka. Sebahagiannya ada menyatakan peralatan daripada bulu-bulu haiwan tersebut sebagai barangan berharga, dan sebahagiannya pula sebagai pakaian. Umumnya yang dapat dijelaskan di sini adalah penggunaan bulu-bulu haiwan ternakan tersebut boleh dijadikan sebagai pakaian, karpet dan sebagainya. Bahkan ianya juga dapat dijadikan sebagai barang dagangan atau harta kekayaan. Jadi di sini saya berpendapat bahawa bulu yang diambil itu tetap boleh digunakan kerana dalil ini, dan banyak lagi dalil-dalil yang menerangkan tentang keharusan untuk manusia memanfaatkan anggota haiwan ternakan. Pada hal ini, sebagaimana yang Ustaz Farhan sebutkan tadi, bulu yang diambil ketika haiwan telah mati tidak mengikut cara-cara Islam adalah dikira bangkai dan tidak suci. Oleh itu, sesuatu yang najis adalah tidak haruslah untuk kita manfaatkan. Untuk lebih terperinci, kita boleh lihat pada syarat sah sembelihan yang disusun dalam kitab Fiqh Manhaji, yang mana telah diperincikan kepada 3 bahagian utama, iaitu berkaitan dengan penyembelih, haiwan yang disembelih serta alat yang digunakan untuk menyembelih. Bagi penyembelih, seseorang itu mestilah beragama Islam ataupun ahli kitab, ataupun salah seorang datuk atau nenek ini merupakan ahli kitab sebelum penyembelihan berlaku. Penyembelih juga mestilah menyembelih dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat-syarat ini merupakan syarat penyembelih untuk menghalalkan sembelihan. Ia tak membezakan antara lelaki ataupun perempuan, dewasa ataupun kanak-kanak, mumayyiz ataupun tidak, mabuk ataupun gila. Maka selagi mana syarat penyembelih dipenuhi, binatang tersebut halalah untuk dimakan dan digunakan. Seterusnya, syarat bagi haiwan yang disembelih itu mestilah ditangkap sebelum disembelih, dan keadaan haiwan tersebut mesti mempunyai hayat mustafirah, di mana haiwan tersebut tidak sakit ataupun cedera yang boleh mendatangkan kematian. Sekiranya hayat mustafirah ini telah hilang, ia tidak dikira sebagai sembelihan. Kemudian haiwan yang disembelih harus putus dua saluran utama, iaitu saluran pernafasan dan juga saluran makanan. Selain menyembelihnya dengan cepat dan sekaligus bagi mengelakkan haiwan tersebut tersiksa. Akhir sekali, alat yang digunakan untuk sembelihan disyaratkan untuk tajamlah, seperti alat yang diperbuat daripada tembaga, besi, kaca, timah dan batu ataupun yang seumpamanya. Dan ini tidak termasuk sembelih menggunakan gigi ataupun kuku, kerana ianya tidak sahlah di sisi Islam. Maka di sini kesemua syarat sah ini tidak terdapat dalam proses yang ditunjukkan sebentar tadi. Bahkan biri-biri tersebut sudah hilang hayat mustafirah pada ketika bulunya dicukur. Jadi saya turut berpendapat bulu tersebut tidak suci. Betul tu Prof. Amira. Selain tidak disembelih dengan cara Islam, ada beberapa kategori lain yang disebut dengan jelas oleh Allah SWT dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Ma'idah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Maksudnya, diharamkan kepada kamu makan bangkai, binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah, dan yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya. Dan yang disembelih atas nama berhala, dan diharamkan juga untuk kamu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redhakan Islam itu
menjadi agama untuk kamu. Maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan memakan benda-benda yang diharamkan sedang ia tidak cenderung hendak melakukan dosa, maka bolehlah ia memakannya. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat daripada surah Al-Ma'idah ini jelas menunjukkan bahawa terdapat beberapa keadaan haiwan yang haram dimakan, iaitu haiwan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas. Al-Qurtubi dalam kitabnya memperincikan setiap keadaan tersebut, iaitu makna haiwan yang tercekik adalah haiwan yang mati kerana tercekik, iaitu haiwan itu yang tertahan nafasnya, sama ada perbuatan manusia atau kebetulan terjerat tali, terhimpit dua kayu dan selainnya. Al-Mawquzah yang dipukul pula adalah haiwan yang dipanah atau dipukul dengan batu sampai mati tanpa disembelih. Ini dikaitkan dengan kisah orang jahiliah pada zaman Nabi SAW yang kebiasaannya memukul haiwan sebelum memakannya. Lafaz al-mutaraddiyah pula iaitu yang jatuh merujuk kepada haiwan yang jatuh daripada atas ke bawah. Kemudian mati tidak kira jatuh daripada gunung atau jatuh tercebur ke dalam lumpur sama ada dijatuhkan oleh orang lain atau jatuh sendiri. Maka haiwan yang mati kerana jatuh juga diharamkan untuk makan. Kemudian Al-Qurtubi juga menambah an-natihah iaitu yang ditanduk membawa maksud kambing yang ditanduk oleh kambing lain atau haiwan lain sehingga menyebabkan ia mati sebelum disembelih. Akhir sekali, lafaz dan yang diterkam binatang buas merujuk kepada setiap haiwan yang menjadi mangsa kepada binatang yang bertaring dan berkuku seperti singa, musang dan serigala sehingga membawa kepada kematian. Oleh itu, haiwan-haiwan yang telah dipencikan oleh Allah SWT dalam ayat ini menunjukkan bahawa ianya haram dimakan kerana mati dibunuh atau terbunuh serta tidak disembelih mengikut cara-cara yang ditetapkan oleh syarak. Maka kesimpulannya, bulu biri-biri yang diambil secara kasar sehingga menyebabkan kematian adalah termasuk dalam kategori al-mawquzah, iaitu yang dipukul, yang mana haiwan ini dipukul untuk mendiamkan mereka untuk diambil bulu-bulunya. Biri-biri yang mati semasa dicukur bulu dikira bangkai dan bulunya juga adalah dikira sebagai bangkai. Jadi bangkai tidak boleh dimanfaatkan oleh Muslim untuk apa-apa perkara sekalipun dan saya berpendapat perbuatan ini juga dikira telah melanggar hak asasi haiwan tersebut yang mana memerlukan untuk diperlakukan dengan baik sebagaimana dalil yang disebutkan oleh Prof. Amirah pada awal tadi. Baik. Bagi penjelasan hal ini, kita ada Puan Nurul Syazwani yang merupakan pegawai makmal Klinik Kesihatan Marang, Terengganu yang mungkin boleh membantu kita dalam menjelaskan lagi hal-hal haiwan ini dengan lebih khusus. Oleh itu, apa pandangan Puan Nurul Syazwani dalam hal ini? Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Dr. Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya teruskan kepada hal bulu biri-biri ini, eloklah saya jelaskan dahulu berkaitan biri-biri itu sendiri. Biri-biri merupakan sejenis haiwan ternakan seperti kambing yang mana mempunyai bulu yang lebih tebal daripada kambing. Selain nama biri-biri, ia juga dikenali sebagai domba atau dikenali dalam istilah sains sebagai Ovis aries. Jenis haiwan ini merupakan spesies mamalia yang ruminen yang mempunyai 4 kaki dan jangka hayat bagi kebiasaannya menurut Friendison RD&T Spurgeon adalah sekitar 11 ke 12 tahun. Tapi ada jugalah yang mencecah sehingga umur 20 tahun. Selain daripada itu, berat bagi seekor biri-biri adalah bergantung kepada bakanya. Biri-biri ini mempunyai pelbagai tinggi dan berat badan. Bagi biri-biri betina, berat kebiasaannya adalah dalam sekitar 40 ke 100 kg dan biri-biri jantan pula antara 40 ke 160 kg. Namun begitu, selain menjadikan biri-biri ini sebagai haiwan ternakan, biri-biri ini juga mempunyai banyak kegunaan dan manfaat dari segi bulunya, daging dan susu. Oleh sebab itu, tak hairanlah penternakan biri-biri ini dijalankan secara meluas ke seluruh pelosok dunia. Antara negara yang paling popular dalam pengeluaran biri-biri ini adalah New Zealand, Uruguay, Kepulauan British, Australia, Afrika Selatan dan Amerika Syarikat. Khusus kepada bulu biri-biri ini pula, ia merupakan gantian
haiwan yang kerap digunakan dan mempunyai kualiti berbeza mengikut perbezaan jenis baka biri-biri, kaedah penternakan dan iklim. Bulu biri-biri ni terdiri daripada lapisan atas dan bawah. Bagi lapisan atas biasanya terdiri daripada bulu biri-biri yang panjang serta lurus. Manakala untuk lapisan bawah pula terdiri daripada bulu biri-biri yang pendek, kerinting dan lebih lembut. Lapisan bawah ni lebih tebal dan dapat memerangkap lebih banyak udara yang mana akan jadikannya lagi panas. Oleh sebab tu, bulu biri-biri juga merupakan salah satu bahagian permintaan yang tinggi. Hal yang demikian kerana bulu biri-biri ini merupakan salah satu alat pemanas yang sangat popular untuk pakaian pada musim sejuk dan luruh di seluruh dunia. Namun begitu, dari sudut kerja makmal, setiap haiwan mempunyai hak untuk mendapatkan 5 perkara yang menjadi asas demi memastikan kesejahteraan haiwan tersebut. Yang pertamanya, persekitaran yang sesuai. Kedua, diet yang sesuai. Ketiga, keperluan untuk membolehkannya mempamerkan corak kelakuan yang semula jadi. Keempat, keperluannya untuk ditempatkan bersama dengan atau berasingan daripada haiwan lain. Dan terakhir iaitu yang kelima, keperluannya untuk dilindungi daripada kesakitan, penderitaan, kecederaan dan juga penyakit. Jadi di sini berdasarkan keterangan pemohon dan pemerhatian saya sendiri terhadap rakaman tersebut, saya dapati bahawa biri-biri tersebut tidak dijaga dengan baik mengikut habitat yang sepatutnya. Selain jelas menunjukkan biri-biri tersebut diperlakukan secara kasar dan kejam hingga menyebabkan kesakitan bahkan kematian. Pada sudut hukum suci atau tidak, bukanlah kebakaran saya. Akan tetapi saya berpendapat haiwan tersebut telah mati semasa bulu dicukur kerana melihat kepada keadaan biri-biri itu yang lemah dan juga tidak melawan pada akhirnya. Okey, baik. Terima kasih Puan Syazwani atas penjelasannya. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa sekalipun pada asalnya bulu biri-biri adalah suci untuk digunakan sekiranya diambil pada ketika haiwan itu masih hidup dan disembelih mengikut syarak. Namun, dalam hal ini, biri-biri tersebut telah diseksa dan diambil bulunya sehingga menyebabkan kematian, menjadikan mereka mati terbunuh dan menjadi bangkai. Jadi, Ustazah Ain, ada nak tambah apa-apa? Bulu yang diambil tersebut adalah tidak suci. Maka sesuatu yang najis tidak boleh dimanfaatkan. Akan tetapi jika dilihat pada rakaman secara sepenuhnya, tidak semua biri-biri tersebut mati. Ada yang masih hidup sekalipun Ya, betul tu. Pada hal ini, kita boleh menggunakan kaedah bermaksud apabila berhimpun perkara halal dan haram, perkara haram yang menguasai. Rasulullah SAW telah bersabda, An-Nu'man bin Bashir yaqulu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, innal halala bainun wa innal harama bainun, wa huma mushtabihatun, la ya'lamuhunna kathirun min nas, faman ittaqa'a syubhat faqad istabra'a li dinihi wa ardihi. Maksudnya daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni syubhat, yang mana ramai orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang memelihara dirinya daripada perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Daripada hadis tersebut, timbul persoalan bagaimana hukum sekiranya perkara halal bercampur dengan perkara haram. Jika dilihat dalam konteks yang ditekankan di sini ialah adakah boleh umat Islam menggunakan pakaian yang bercampur daripada bulu biri-biri yang diambil daripada bangkai dan yang tidak disembelih. Kaedah idza ijtama'al halal wal haram ghalabal haram ini merupakan salah satu kaedah yang terpenting dalam melaksanakan syariat yang diturunkan kepada mukallaf. Secara umumnya kaedah ini ialah apabila perkara harus dicampurkan dengan perkara haram dan menimbulkan kesamaran dan sukar untuk membezakan mana yang halal mana yang haram, maka perkara yang bercampur tersebut dikira sebagai haram. Hal ini kerana perkara yang halal tidak boleh diperbaiki dan diperolehi melainkan dengan menggunakan perkara yang haram terlebih dahulu. Dalam kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Tawabit Al-Fiqhiyah fi Syariah Al-Islamiyah, dinyatakan juga bahawa
perkara halal dan haram yang bercampur wajib dijauhi oleh umat Islam kerana ia merupakan sesuatu yang syubhat. Hal ini kerana percampuran bahan yang haram dengan jumlah yang banyak menguatkan lagi keyakinan bahawa perkara tersebut adalah haram dari pandangan syarak. Begitu juga sekiranya campuran bahan halal dan haram yang mana bahan yang halal mendominasi perkara yang haram, hukumnya adalah tetap haram. Maka di sini bulu suci biri-biri itu telah dicampur dengan bulu pakai biri-biri sehingga sukar untuk membezakan kedua-duanya. Oleh itu, pengguna yang beragama Islam dilarang menggunakan pakaian yang diperbuat daripada campuran bulu tersebut, terutamanya dipakai bagi tujuan beribadah. Namun, kaedah fiqh ini tidak boleh digunakan jika bulu tersebut telah pun dibezakan antara yang halal dan yang haram dengan kaedah pengasingan terlebih dahulu tanpa mencampurkannya. Jadi, sebagai seorang Muslim, kita diperintahkan agar berusaha menjauhi daripada menggunakan perkara yang syubhat dan lebih-lebih lagi perkara yang haram. Okey, terima kasih atas penjelasan yang baik Ustaz Farhan. Jadi, sekiranya dikatakan bulu biri-biri ini tidak suci dan tidak boleh dimanfaatkan, adakah alternatif lain yang boleh menggantikan bulu biri-biri sebagai bahan asas kepada baju sejuk Puan Syazwani? Ya Datuk, sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi, bulu biri-biri ini adalah satu gantian serat. Oleh itu, ia boleh digantikan dengan serat-serat yang lain sama ada semula jadi atau sintetik. Bagi serat semula jadi, boleh digantikan serat kapas yang diperolehi daripada tumbuhan jenis Gossypium. Terdapat 3 spesies kapas yang mempunyai kualiti bagus, iaitu Gossypium abromium daripada India dan Pakistan, Gossypium barbadans daripada Amerika Selatan dan Peru, Gossypium hirsutum daripada Amerika Tengah, Meksiko Selatan dan Kepulauan Karibia. Serat kapas ni boleh diperolehi daripada buah kapas yang sudah matang, dipetik dan diasingkan bulu-bulunya daripada biji. Kemudian dibersihkan dan dipintal. Seterusnya bagi serat sintetik pula, ada banyak jenis. Separuh sintetik maupun sintetik penuh. Separuh sintetik adalah seperti rayon viskosa yang merupakan salah satu serat yang berasal dari selulosa yang molekulnya disusun kembali sehingga sama dengan serat selulosa asli. Bagi sintetik penuh pula, nilon adalah antara yang banyaklah digunakan di mana ia didapati daripada hexamethylenediamine dengan asam adipat. Serat nilon ni diperolehi dengan cara mengolah bahan dan melalui beberapa proses sebelum akhirnya menjadi filament nilon. Jadi di sini bulu biri-biri bukanlah satu-satunya bahan yang boleh dijadikan baju sejuk, bahkan ada banyak lagi alternatif lain yang boleh menggantikan serat daripada bulu biri-biri untuk mendapatkan hasil yang lebih kurang sama. Baik, terima kasih Puan Syazwani. Maka setelah mendengar hujah-hujah yang diberikan, maka tibalah masa untuk kita putuskan fatwa bagi muzakarah fatwa kita pada hari ini. Di sini saya dapati bahawasanya kecenderungan hukum bagi penggunaan baju sejuk jenama Supreme yang menggunakan bulu biri-biri yang dipohon oleh Puan Nur Ain Ashikin Osman adalah lebih cenderung kepada harus berdasarkan hujah-hujah yang telah dibentang sebentar tadi. Jadi, sebelum kita putuskan keputusan fatwa hari ini, saya ingin memohon ahli-ahli jawatan kuasa sekalian untuk memberi persetujuan terhadap apa yang dibentangkan sebentar tadi. Baik, kita mula dengan Ustaz Farhan. Terima kasih Datuk Mufti. Setelah mendengar beberapa hujah yang telah diutarakan oleh setiap ahli muzakarah ini, saya menyokong pendapat Datuk Mufti dan menyatakan bahawa hukum penggunaan baju sejuk jenama Supreme adalah tidak harus kerana adanya percampuran antara bulu yang suci dan tidak suci. Itu sahaja dari saya. Seterusnya, Ustazah Mardiatul. Baik, terima kasih Datuk Mufti. Berdasarkan hujah-hujah yang telah dibentangkan sebentar tadi, saya juga bersetuju mengatakan bahawa penggunaan baju sejuk berjenama Supreme ini yang diperbuat daripada bulu biri-biri yang diambil secara kasar ini tidak diharuskan. Wallahualam. Seterusnya Prof. Amirah.
InsyaAllah. Saya bersetuju juga dengan pandangan penggunaan baju sejuk Supreme adalah tidak diharuskan kerana ada alternatif lain yang boleh menggantikannya. Seterusnya Puan Syazwani. Ya, saya juga bersetujulah ke pandangan bahawa disebabkan ada percampuran dua perkara yang halal dan haram, maka tidak diharuskan penggunaan baju sejuk jenama Supreme ini. Seterusnya Ustazah Ain. Baiklah, setelah mendengar hujah-hujah yang dikatakan oleh ahli-ahli jawatankuasa yang lain, saya juga bersetuju untuk mengatakan tidak harus menggunakan baju sejuk jenama Supreme yang diperbuat daripada bulu biri-biri asli. Itu saja, Datuk. Seterusnya Ustazah Auni. Terima kasih, Datuk. Berdasarkan pandangan-pandangan yang dihujahkan tadi, iaitu apabila perkara yang halal dan haram dihimpunkan, maka yang haram menguasainya. Jadi saya turut bersetuju untuk mengatakan bahawa penggunaan baju sejuk jenama Supreme ini adalah tidak harus memandangkan adanya alternatif lain yang boleh menggantikan bulu biri-biri. Itu saja. Okey, baiklah. Semua AJK Fatwa telah menyatakan persetujuan tentang permasalahan ini. Saya minta setiausaha untuk catat syarah fatwa yang akan saya sebutkan ini. InsyaAllah baik Datuk Mufti. Baik, setelah dilihat dan membuat penelitian, maka Jawatankuasa Fatwa Negeri yang bersidang pada 3 Februari 2022 bersamaan 2 Rejab 1443 Hijrah telah membuat keputusan bahawasanya tidak harus penggunaan baju sejuk jenama Supreme kerana padanya terdapat percampuran antara bulu yang suci dan tidak suci. Ia berdasarkan hujah apabila berhimpun perkara halal dan haram, perkara haram yang menguasai. Ahli jawatankuasa mencadangkan agar menggunakan alternatif lain seperti serat daripada tumbuhan kapas maupun serat sintetik sebagai ganti kepada bahan asas baju sejuk tersebut. Sekian, itu sahaja. Kita akhiri muzakarah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum.